Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 7 ayat 13 hingga 16. Pada hari itu juga Nuh beserta anak-anaknya iaitu Sem, Ham dan Yafet, juga isterinya dan ketiga-tiga orang menantu perempuannya masuk ke dalam bahtera. Mereka diiringi segala jenis makhluk yang hidup mengikut jenisnya, yakni segala jenis haiwan liar dan haiwan ternakan, segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, iaitu segala unggas yang bersayap. Kesemuanya daripada segala makhluk hidup yang bernyawa berpasang-pasangan datang kepada Nuh dan masuk ke dalam bahtera. Semua yang masuk ke dalam bahtera itu ialah jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kemudian Tuhan menutup pintu bahtera itu setelah Nuh masuk. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mamin di seluruh dunia dan seluruh negara, anggota Mamin di Gereja Pusat, semua yang beribadat dalam talian di seluruh dunia serta penonton penyiaran GCN. Menurut petikan ini, pada waktu penghakiman banjir besar, seramai 8 orang terlebih dahulu menaiki bahtera Nuh. Nuh, isterinya, 3 orang anak lakinya dan 3 orang menantunya. Selain itu, setiap haiwan liar menurut jenisnya, setiap haiwan ternakan menurut jenisnya, setiap binatang melata yang merayap di bumi menurut jenisnya, dan setiap burung menurut jenisnya datang kepada Nuh, lalu masuk ke dalam bahtera. Sudah tentu haiwan-haiwan itu datang kerana ditarik oleh suara asal mengikut bilangan telah ditetapkan oleh Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari sedikit tentang geologi. Ya, sedikit sukar. Bagi orang yang pernah mempelajari di sekolah, mungkin lebih mudah difahami. Namun begitu bagi orang mendengarnya buat kali pertama, ia mungkin agak mencabar. Oleh itu, cubalah memahami dan mengikutinya dengan teliti. Apabila kita meneliti bahtera Nuh, semua makhluk hidup sama ada haiwan, burung, binatang melata maupun serangga masuk ke dalam bahtera. Ada yang masuk berpasang-pasangan dan ada yang masuk mengikut ketetapan Tuhan. Sesetengah orang mungkin tertanya-tanya bagaimana semuanya dapat masuk. Singa, beruang, badak air, bagaimana semuanya dapat masuk? Bagaimana pula dengan ikan paus? Tidak, ikan paus tidak masuk kerana ia hidup di laut, di dalam air. Jadi ia tidak memasuki bahtera. Kecuali makhluk yang hidup dalam air, semua makhluk darat dan burung yang terbang memasuki bahtera. Namun begitu bagaimana singa, haiwan buas dan binatang melata dapat masuk bersama-sama? Bagaimanakah semuanya dapat datang berpasang-pasangan? Inilah persoalan yang mungkin timbul dalam fikiran banyak orang. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, pada waktu itu bumi berada dalam ruang rohani yang dilingkupi cahaya Tuhan, maka tidak wujud sifat ganas atau keganasan. Oleh itu singa tidak ganas, beruang tidak menggunakan kekuatannya untuk membunuh, dan ular berbisa tidak mempunyai racun. Semua makhluk bersifat lembut dan mudah taat. Namun begitu persoalannya ialah bagaimana semua haiwan dapat datang dari pelbagai tempat? Jawapannya adalah melalui suara asal Tuhan. Apabila suara asal Tuhan disampaikan, semua haiwan taat dan datang. Sama ada dari tempat yang dekat atau jauh, yang jauh akan bergerak dan tempoh yang lama kerana ditarik sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Lalu bagaimana makhluk-makhluk yang berada di seluruh bumi mengetahui lokasi bahtera itu? Haiwan tidak melihat peta untuk mencarinya. Bagaimana haiwan tahu untuk datang ke bahtera? Inilah menimbulkan persoalan dalam fikiran kita. Bagaimana begitu banyak haiwan, burung, serangga dan makhluk lain, kecuali yang hidup di laut, dapat berkumpul? Bahkan mengenai ikan, persoalan akan timbul kemudian. Kita memberikan bukti bagi semua perkara ini. Ia bukan sekadar kata-kata. Saya menjelaskan semuanya berdasarkan bukti yang terdapat dalam kitab Kejadian. 얼마나 창세기 이 성경이 참이고 아버지 살아계신 역사하심 참인가를
저는 이 창세기를 통해서 증거를 Melalui siri khutbah tentang kejadian ini, saya sedang mengesahkan kepada anda dengan bukti bahawa Alkitab adalah benar dan bahawa Tuhan benar-benar hidup serta bekerja. Jadi bagaimana haiwan dapat berkumpul dan masuk ke dalam bahtera? Semua yang berlaku melalui suara asal Tuhan. Apabila suara asal itu diucapkan, haiwan taat lalu datang. 바로 이것이 아버지의 근본의 소리라는 거예요. 근본의 소리가 Alkitab juga 가려지면 mencatatkan Kejadian 1 ayat 3. Jadilah cahaya. 또 성경도 Lalu cahaya itu pun ada. 창세기 3장 1절에 그리고 Itulah suara asal. 이 근본의 소리입니다. 아버지의 근본의 Ini bermaksud 소리가 bahawa penciptaan berlaku melalui suara asal Tuhan yang dinyatakan sebagai cahaya. 몇만 마리가 필요하다. 몇만 Jika 마리 diperlukan puluhan ribu ekor haiwan, maka Tuhan akan memanggil puluhan ribu ekor. 그러면 그 Jika sejumlah tertentu diperlukan jantan dan betina, maka tepat sejumlah itulah yang masuk ke dalam bahtera. 수만큼 근본의 소리에 Dengan demikian, mengikut jumlah yang telah ditetapkan oleh Tuhan, haiwan dipimpin oleh suara asalnya dan datang ke bahtera. 못했습니다. 그런데 예외 Pada waktu itu, semua haiwan yang tidak menaiki bahtera tidak dapat melarikan diri daripada kematian akibat penghakiman banjir besar. Namun begitu, terdapat satu pengecualian, iaitu haiwan akuatik. Ikan dan makhluk lain yang hidup dalam air dapat mengekalkan spesies sepanjang peristiwa banjir walaupun tidak menaiki bahtera Nuh. Setengah orang mungkin berfikir secara mudah, sudah tentu haiwan akuatik dapat hidup kerana haiwan akuatik memang tinggal di dalam air. Sebenarnya, hakikat bahawa haiwan akuatik tidak pupus semasa suatu banjir yang melitupi seluruh bumi merupakan suatu mukjizat. Banjir besar itu melitupi bahkan gunung-gunung yang tinggi dan seluruh bumi bergelora dengan air seperti sebuah lautan yang amat luas. Dalam keadaan itu, ikan air masin dan ikan air tawar berada bersama-sama. Persoalannya ialah, bagaimanakah perkara seperti itu boleh berlaku? Jika anda cuba memelihara ikan laut di dalam akuarium yang berisi air tawar, ikan itu akan mati dalam masa yang singkat. Jika anda memasukkan ikan air tawar ke dalam air laut dan cuba meliharanya, ikan itu juga akan mati. Mengapa? Kerana ikan itu tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Namun begitu semasa banjir besar, bagaimana ikan laut dan ikan air tawar dapat hidup bersama-sama? Bukankah hal ini juga suatu perkara yang menakjubkan? Disebabkan adanya perkara-perkara luar biasa seperti ini, banyak orang enggan mempercayai peristiwa banjir pada zaman Nuh. Mereka menolak untuk mempercayainya. Mereka menganggapnya mustahil dan berpendapat perkara seperti itu tidak mungkin berlaku. Kenapa hal ini dianggap sebagai suatu mukjizat? Izinkan saya menerangkan sebabnya secara ringkas. Haiwan akuatik secara umumnya terbahagi kepada dua jenis, ikan yang hidup di air masin dan ikan yang hidup di air tawar. Ikan yang hidup di laut ialah ikan laut, manakala ikan yang hidup di sungai atau tasik ialah ikan air tawar. Kecuali beberapa spesies tertentu, ikan laut tidak dapat hidup di air tawar dan ikan air tawar tidak dapat hidup di laut. Sekali lagi saya katakan, ikan air tawar tidak dapat bertahan di dalam air masin, manakala ikan laut yang hidup di laut tidak dapat bertahan di dalam air tawar. Jika seekor ikan laut memasuki air tawar atau seekor ikan air tawar memasuki air laut, ikan itu akan mati dalam masa yang singkat. Hal ini berlaku kerana perbezaan kadar kemasingan yang menyebabkan fenomena yang dikenali sebagai osmosis. Osmosis ialah proses di mana air bergerak masuk atau keluar untuk menyeimbangkan kepekatan garam di dalam dan di luar sel. Secara mudah, jika kemasingan di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel, air akan keluar dari sel. Sebaliknya, jika kemasingan di luar lebih rendah, air akan masuk ke dalam sel. Contoh yang mudah adalah apabila anda merendamkan tangan di dalam air untuk tempoh yang lama, tangan akan membengkak. Hal itu juga merupakan kesan osmosis. Bukankah anda pernah mengalaminya?
그것도 Apabila anda 상투 berendam 현상의 terlalu lama, 결과이지요. tangan dan kaki anda akan menjadi bengkak. 그런 경험 안 해보셨어요? Hal ini berlaku kerana kemasingan air di luar badan lebih rendah daripada cecair badan, lalu air diserap ke dalam kulit. 체육보다 외부의 무르 염도가 Namun begitu, ikan air tawar dan ikan laut mempunyai sistem pengawalan osmosis yang sama sekali berbeza. 그런데 민물 Saya akan menerangkannya secara ringkas, walaupun hal ini mungkin sedikit sukar untuk anda fahami. 이에 대해 간단히 설명드릴 Jika anda 텐데요. memahaminya dari sudut saintifik, anda akan menyadari betapa luar biasanya bahawa tiada spesies ikan yang pupus semasa banjir pada zaman Nuh. Bagi ikan air tawar, kemasingan air di luar badan ikan lebih rendah daripada kemasingan di dalam badan ikan. Secara normal, keadaan ini sepatutnya menyebabkan ikan membengkak seperti manusia yang terlalu lama berendam di dalam air. Namun begitu, ikan air tawar tidak membengkak, sebaliknya hidup dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sistem pengawalan osmosis yang khusus. Ikan air tawar sentiasa mengekalkan kelebihan air melalui air kencing sambil menyerap garam secara aktif, lalu mengekalkan kemasingan dalaman yang stabil. Ikan laut hidup dalam air mempunyai kemasingan jauh lebih tinggi daripada kemasingan di dalam badan. Tanpa sistem pengawalan osmosis, ikan laut akan kehilangan air seperti kubis yang ditabur garam, menjadi kering dan akhirnya mati. Namun begitu, ikan laut dapat hidup dengan baik di lautan. Sebabnya ialah ikan laut menelan banyak air masin tetapi mengeluarkan air kencing dalam jumlah yang sangat sedikit bagi mengekalkan kehilangan air. Selain itu, lebihan garam disingkirkan melalui sel-sel khas pada insan, sekaligus mengekalkan kemasingan dalaman badan ikan laut pada tahap yang stabil. Tuan Bapa telah mengurniakan kupaya untuk hidup dalam persekitaran masing-masing kepada ikan air tawar dan ikan laut. Tuhan juga bekerja supaya pelbagai jenis serangga, haiwan dan burung di bumi dapat hidup menurut jenisnya sendiri. Tuan Bapa mencipta dan memelihara haiwan. Haiwan perlu membiak dan memenuhi bumi. Maka sejak awal lagi, Tuhan telah menetapkan supaya haiwan dapat hidup dengan cara tersebut. Bukanlah evolusi yang berlaku sehingga ikan berubah menjadi burung, tumbuh kaki menjadi binatang berkaki empat atau menumbuhkan sayap, lalu terbang. 아버지가 창조하시고 보존해야 하잖아요. 낳고 또 퍼져나가야 돼. 그러니까 다 그렇게 살아갈 수 있도록 아버지가 역사를 주셨단 말이에요. 처음부터. 무슨 너무 진화가 돼가지고 뭐 물고기가 언제 나와가지고 언제 새가 되고 언제 달리가 Jika proses itu mengambil masa puluhan ribu atau berjuta-juta tahun, siapakah memberikan makanan kepada haiwan? Adakah orang kaya yang menyediakan makanan untuk haiwan dari generasi ke generasi sepanjang proses evolusi itu? Oleh itu, siapakah memelihara haiwan selama berjuta-juta tahun sehingga haiwan kononnya berevolusi? Mereka mendakwa adanya evolusi, sedangkan kemungkinan untuk perkara itu berlaku pun tidak sampai 1 dan 100 juta. Dunia ini hanya mempunyai 2 kemungkinan, sama ada evolusi atau penciptaan. Jika penciptaan, maka kewujudan Tuhan mesti diakui. Jika evolusi, maka Tuhan ditolak. Orang yang tidak mengakui Tuhan mendakwa adanya evolusi. Namun begitu, adakah evolusi mempunyai kemungkinan walaupun sedikit? Tidak. Para pendukung evolusi bercakap tentang perkara yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, jika evolusi adalah benar, mengapa begitu banyak haiwan, burung, ikan dan serangga mempunyai struktur asas yang serupa dengan manusia? 2 mata, 1 hidung, 2 lubang hidung, telinga, mulut dan sistem pencernaan yang sama. Daripada mulut ke perut, ke usus dan akhirnya ke dubur.
Mengapakah semuanya mempunyai susunan yang 신이 serupa? 한 분이요. 창조주 Hal ini 한 분이 menunjukkan 하나님 bahawa 한 hanya 분이 ada 하나님 satu 한 분이 Tuhan, satu 부부가 pencipta. 된다면 Jika terdapat 그렇게 dua 안 pencipta, 만들어요. struktur itu tidak akan direka dengan cara yang sama. 때문에 동일하게 Oleh sebab 그 semuanya 동일하다, berasal 다른 daripada 분이 reka bentuk 동일하다는 satu 거, pencipta yang 성경에 sama, 동일하다. maka struktur asas yang serupa walaupun berbeza mengikut jenis masing-masing. Kedudukan setiap anggota bahkan sama. 아니죠. 그것도 Ambil contoh belalai gajah. 가운데 Walaupun belalai gajah besar dan panjang, adakah ia terletak di atas mata atau di bawah dagu? Tidak. Belalai gajah berada di tengah-tengah di antara mata dan mulut serta mempunyai dua lubang hidung. Walaupun belalai gajah itu panjang dan besar, ia tetap mempunyai dua lubang hidung seperti manusia. Mengapakah Tuhan menciptakan semuanya dengan cara sedemikian? Supaya manusia melalui pemerhatian terhadap menciptakan itu dapat percaya kepada Tuhan pencipta. Oleh itu seperti yang dinyatakan dalam kitab Roma, pada hari penghakiman nanti tiada seorang pun dapat berkata, saya tidak mengenal Tuhan, jadi saya tidak dapat percaya kepadanya. Hal ini kerana melalui alam semula jadi dan seluruh ciptaan, keilahian Tuhan dapat dilihat dengan jelas sehingga manusia dapat mengetahui bahawa dia benar-benar wujud. Oleh itu alasan saya tidak mengenal Tuhan tidak akan dapat diterima sebagai alasan untuk tidak percaya. Jadi adakah secara logiknya mungkin untuk membolehkan ikan air tawar dan ikan air masin hidup bersama-sama dalam persekitaran yang sama? Berdasarkan pemikiran manusia, hal itu mustahil. Namun begitu semasa banjir pada zaman Nuh, perkara yang kelihatan mustahil itu benar-benar berlaku. Banjir pada zaman Nuh merupakan banjir global. Gunung-gunung yang tertinggi bahkan tenggelam dengan sepenuhnya dan perbezaan antara air tawar dan air laut hilang. Ikan air tawar dan ikan air masin terpaksa hidup dalam persekitaran sama. Bukan hanya selama 1 atau 2 hari, tapi sekurang-kurangnya selama 300 hari sehingga air surut dari bumi. Namun begitu tiada satu pun makhluk akuatik yang pupus sebelum haiwan terus terpelihara. Benarkah perkara ini dapat berlaku? Menurut akal manusia hal ini mustahil. Tapi sebenarnya terdapat sebab yang membolehkan perkara itu terjadi. Air yang melitupi bumi pada waktu itu bukanlah air tawar atau air laut yang biasa terdapat di bumi, tapi air yang turun dari langit kedua. Air itu mengandungi kuasa Tuhan. Di gereja kita terdapat bukti nyata yang menunjukkan fakta ini, iaitu air manis muan. Air manis merujuk kepada air yang melalui doa telah diubah sehingga tidak lagi masin dan dapat diminum. Tuhan membuatkan kuasanya tinggal dalam air tersebut. Hasilnya pelihatan banyak orang semakin baik. Malah ada yang memperoleh kelopak mata berganda walaupun sebelumnya tidak memilikinya. Pada bulan Oktober 2007, ujian kualiti air telah diminta daripada FDA Amerika Syarikat dan keputusan ujian diperoleh. Dari semasa ke semasa, kita menjalankan ujian kualiti air melalui institusi ujian bertaraf dunia. Mengapa? Kerana jika terdapat bakteria dalam air manis itu, hal tersebut tidak dapat diterima. Oleh itu, ujian-ujian sedemikian dijalankan secara berkala. Di bawah kategori minuman mineral berfungsi, 5 jenis ujian telah dijalankan. Analisis mineral, ujian ketoksikan oral, ujian tindak balas kulit, ujian sisa racun perosak dan ujian logam berat. Keputusan ujian tersebut mengesahkan kualiti dan keselamatan air manis itu. Berbanding dengan air mata air terkenal dunia dari Perancis dan Jerman, air manis kita didapati jauh lebih unggul. Kandungan mineral dalam air manis itu juga disahkan jauh lebih tinggi daripada air mata air dari Perancis atau Jerman. Dalam air manis ini, ikan air masin dan ikan air tawar dapat hidup bersama-sama. Hal ini merupakan bukti kuasa Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya akuarium air manis merupakan karya Tuhan yang lebih menakjubkan daripada banjir pada zaman Nuh. Memang suatu mukjizat apabila ikan air tawar dan ikan air masin dapat hidup bersama-sama dalam air yang sama. Namun begitu, hal yang lebih luar biasa lagi ialah hakikat bahawa haiwan dapat menyesuaikan diri dan terus hidup dalam ruang yang begitu terhad.
그러나 바다 물고기는 넓은 바다 수질 환경의 변화가 Ikan air tawar hidup di sungai dan tasik di daratan. Maka secara umumnya ikan air tawar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan suhu dan persekitaran. Sebaliknya, ikan air masin hidup di lautan yang luas, di mana perubahan kualiti air sangat sedikit. Oleh itu, ikan air masin sangat sensitif walaupun terhadap perubahan persekitaran yang kecil. Perubahan kecil dalam keadaan persekitaran boleh menyebabkan kematian ikan secara besar-besaran. Penyesuaian diri merupakan perkara yang sangat sukar bagi ikan air masin dan keadaannya begitu berbeza. Kemasingan air, kandungan oksigen, kandungan karbon dioksida, amonia, nitrit, nitrat, tahap keasidan, kekerasan air, unsur suri dan suhu, semuanya mesti berada dalam keseimbangan yang tepat. Betapa rumit. Walaupun perkara-perkara ini mungkin kedengaran rumit dan sukar untuk anda fahami dengan sepenuhnya, anggaplah sahaja bahawa memang terdapat faktor-faktor seperti ini. Ini bukan peperiksaan, jadi anda tidak perlu menghafalnya. Cukuplah anda mengingat hakikat bahawa ikan air masin yang begitu sensitif itu dapat hidup dengan baik dalam air manis tersebut. Selain itu, dalam kalangan ikan terdapat spesies yang jinak dan ada yang agresif. Jika spesies yang mempunyai sifat yang sangat berbeza ini ditempatkan bersama-sama dalam ruang yang sempit, ikan yang jinak akan mengalami tekanan akibat gangguan ikan yang agresif, lalu sukar untuk bertahan. Di alam semula jadi, ikan air tawar dan ikan air masin tidak pernah bertemu. Maka tidak ada sebab untuk timbulnya sifat agresif antara haiwan. Namun begitu apabila kedua-dua jenis ikan ini ditempatkan bersama-sama, tidak dapat diramalkan bentuk tingkah laku agresif yang mungkin timbul. Tambah pula, puluhan spesies ikan mempunyai corak pemakanan yang berbeza-beza. Namun begitu hakikat bahawa semuanya dapat dipelihara bersama-sama di satu tempat benar-benar menakjubkan. Hal ini juga merupakan bukti hidup bahawa banjir yang dicatatkan dalam Alkitab benar-benar berlaku. Saudara-saudara yang saya kasihi, penghakiman banjir besar memang membawa banyak perubahan kepada bumi. Bentuk muka bumi, iklim dan ekosistem menjadi sangat berbeza berbanding dengan sebelum banjir. Puncak utamanya adalah Tuhan telah menarik kembali cahaya asalnya. Namun begitu, puncak yang lebih besar ialah banjir global itu sendiri. Jauh sebelum penghakiman banjir berlaku, bahkan sebelum pemumpukan manusia bermula, pernah berlaku satu lagi penghakiman di bumi, iaitu penghakiman api terhadap dinosaur yang telah diusir dari Taman Eden. Namun begitu, penghakiman api dan penghakiman banjir mempunyai banyak perbezaan. Penghakiman banjir ditujukan kepada seluruh umat manusia dan semua haiwan darat yang tidak memasuki baturan Nuh. Sebaliknya, penghakiman api hanya ditujukan kepada dinosaur. Penghakiman banjir berlaku secara global dengan pintu-pintu alam rohani terbuka dan air turun dari langit kedua. Sebaliknya, penghakiman api hanya tertumpu di kawasan-kawasan tempat dinosaur hidup. Apabila ahli geologi dan para peneliti bumi membuat kajian, mereka mendapati bahawa dinosaur tidak hidup secara berselerak di merata-rata tempat. Dinosaur dan fosil-fosilnya sentiasa ditemui bersama-sama di lokasi tertentu dalam kelompok-kelompok yang besar. Di mana-mana saja dinosaur ditemui di dunia ini, penemuan itu biasanya berlaku dalam kumpulan. Namun begitu, hal ini tidak bermaksud bahawa haiwan-haiwan yang besar itu hidup secara berkumpulan. Perkara ini agak sukar untuk difahami, bahkan para peneliti dinosaur sendiri tidak dapat menjelaskannya. Namun begitu, kita dapat memahami dengan baik kerana kita mengetahui sebabnya. Itulah sebabnya api diturunkan hanya ke tempat-tempat di mana dinosaur berkumpul. Oleh itu, melalui penghakiman api tersebut, haiwan-haiwan selain dinosaur tidak mengalami kerosakan yang besar. Namun begitu, melalui penghakiman banjir, segala-galanya telah binasa sekaligus, kecuali manusia dan haiwan yang berada di dalam batra. Mulai sekarang saya akan menerangkan perubahan-perubahan yang berlaku di bumi akibat penghakiman banjir ini. Apabila seseorang menyelam jauh ke dalam air, dia akan merasakan tekanan air semakin meningkat. Dia tidak lagi dapat bergerak dengan bebas seperti ketika berada di daratan. Namun begitu, semasa penghakiman banjir, air naik sehingga melitupi gunung-gunung yang tinggi. Bayangkan betapa besarnya tekanan dihasilkan oleh air tersebut. Tekanan air yang sangat besar itu menyebabkan kerak bumi mengalami perubahan bentuk.
Untuk membantu pemahaman anda, izinkan saya secara ringkas menerangkan struktur dalaman bumi. Di bawah permukaan bumi terdapat lapisan mantel. Itulah salah satu bahagian struktur dalaman bumi. Lebih dalam lagi terdapat teras bumi. Anda kini sedang melihat bahagian dalam bumi. Dengan kata lain, kerak bumi yang kita pijat terapung di atas lapisan mantel. Suhu mantel berhampiran permukaan bumi sekitar 500 darjah Celsius. Semakin dalam, suhunya meningkat kepada 600 darjah Celsius, 700 darjah Celsius, 800 darjah Celsius, 900 darjah Celsius, 1000 darjah Celsius, bahkan sehingga 1500 darjah Celsius. Pada sempadan dengan teras bumi, suhunya mencapai kira-kira 5000 darjah Celsius. Seperti yang dicatatkan dalam Ayub 28 ayat 5. 보면 거기 최상부에는 약 5,000도라 이 말입니다. 5,000도나 된다 이 말이에요. 경계면 최하부는. 욥기 28장 5절에 지면은 식물 Bumi yang mengeluarkan makanan dibongkar bahagian bawahnya seakan-akan dimakan api. Ayub bukanlah seorang ahli geologi, dan pada zamannya tidak ada sesiapa yang dapat mengetahui struktur dalaman bumi. Namun begitu Ayub menuliskan perkara ini kerana Tuhan mengarahkannya untuk mencatatkannya. Struktur dalaman bumi hanya diketahui pada zaman moden, tetapi beribu-ribu tahun lebih awal, Alkitab telah mencatatkan bahawa bahagian dalam bumi adalah panas seperti api. Walau bagaimanapun ketebalan dan komposisi kerak bumi berbeza-beza mengikut lokasi. Oleh itu tahap kestabilannya juga berbeza. Setengah kawasan mempunyai lapisan kukuh dan stabil, manakala kawasan lain mempunyai lapisan yang lebih lembut dan tidak stabil. Apakah yang akan berlaku apabila tekanan air yang sama dikenakan ke atas kedua-dua kawasan tersebut? Saudara sadari, jika anda menggali tanah, anda tahu bahawa terdapat lapisan keras dan lapisan yang lebih lembut. Apabila anda membina rumah atau melakukan kerja-kerja pembinaan yang lain, akan menjadi masalah apabila anda menemukan batu-batu besar semasa menggali lapisan tanah yang keras. Hal ini kerana anda perlu memecahkan batu-batu tersebut terlebih dahulu. Sebaliknya, untuk pembinaan rumah adalah lebih mudah jika anda dapat menggali tanah dengan lancar tanpa halangan. Ada juga tanah yang sangat keras, manakala ada tanah yang longgar dan mudah hancur. Keadaan ini berbeza mengikut lapisan geologi sesuatu kawasan. Jika anda menekan satu bahagian belong, bahagian lain akan membonjol. Jika anda berterusan menggunakan tekanan yang lebih kuat, bahagian yang membonjol itu akhirnya akan meledak. Begitu juga semasa penghakiman banjir, tekanan air yang sangat besar bertindak ke atas kerak bumi. Kawasan keras dan kukuh menahan tekanan lalu tenggelam. Manakala kawasan lembut membonjol dan meledak. Fenomena seperti ini berlaku di seluruh dunia. Kenaikan kerak bumi disebut pengangkatan, manakala penurunan kerak bumi disebut penenggelaman. 지층이 어떤 힘의 작용으로 솟아오르는 현상을 융기라고 하지요. Semasa penghakiman banjir, bumi ditenggelami air selama 150 hari. Tapi keadaannya tidak tenang seperti sebuah tasik. Daya tarikan graviti matahari dan bulan menyebabkan air membonjol, dan ketika bumi berputar setiap hari, air yang sangat banyak itu beredar mengelilingi bumi, menghentam dan meruntuhkan kawasan-kawasan tinggi seperti gunung. Jika seluruhan besar air bergerak mengelilingi bumi seperti itu, apakah yang akan berlaku kepada seluruh permukaan bumi? Air tersebut akan meruntuhkan bahkan kawasan paling tinggi, termasuk gunung-gunung. Bukankah data yang terperoleh akan menunjukkan keadaan seperti itu? Tanah dan batuan yang terkikis kemudian diangkut dan mendap di kawasan yang lebih rendah dan luas.
Perkara ini berlaku di seluruh dunia selama 5 bulan, 이렇게 지구를 휩쓸고 lalu 도는 membentuk 물은 pelbagai 산과 같이 lapisan 높은 지대를 sedimen. 허물어뜨립니다. 이게 그 물의 그 엄청난 양이 이게 휩쓸고 지구를 돈다면 지구 곳곳이 어떻게 되겠어요? 아무리 높은 지대라고 산까지 높은 지대라 해도 허물어 버린다 이 말이에요. 그리고 무너뜨린 흙을 몰고 가다가 낮고 넓은 곳을 만나면 쭉 쌓아놓습니다. 이 현상이 Akibatnya bentuk muka bumi berubah menjadi sangat berbeza berbanding sebelum banjir. Para saintis menyatakan bahawa pembentukan satu lapisan sedimen memerlukan masa yang sangat lama dan mereka menggunakan hal ini sebagai bukti bagi teori evolusi. Namun begitu, jika satu lapisan sedimen benar-benar memerlukan masa yang begitu lama untuk terbentuk, kenapa bukti yang sama tidak kelihatan secara seragam di seluruh dunia? 지구의 지형이 홍수 이전과는 매우 다른 형태로 변형되었다는 사실입니다. Bukankah sepatutnya terdapat banyak tempat seperti itu di seluruh dunia? Para saintis mengatakan bahawa pembentukan satu lapisan sedimen mengambil masa yang amat panjang, lalu menjadikannya sebagai bukti bagi evolusi. Namun begitu, satu banjir global dapat membentuk pelbagai lapisan sedimen dalam tempoh kurang daripada setahun. 왜 발견돼 그런 데만 그럽니까 왜? 물론 지상에서 퇴적 Oleh itu, kesimpulan para sarjana dunia yang tidak mengambil kira peristiwa banjir pada zaman Nuh adalah tidak tepat. Jika mereka mengakui catatan Alkitab dan mempertimbangkan berlakunya banjir tersebut, mereka akan memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai sejarah bumi. Dengan mengakui bahawa banjir boleh menyebabkan pengangkatan dan penenggelaman kerak bumi, serta bahawa lapisan-lapisan sedimen boleh terbentuk dalam masa yang singkat, banyak persoalan dalam sains bumi dapat dijelaskan. Pada minggu hadapan, kita akan mempelajari perkara-perkara yang lebih menarik. 더 재미있는 이제 말씀은 다음 주로 이어지겠습니다.